Sorry, cikgu salah masuk 7 tadi, it should be 17, so kita ganti 17. Baru dapat X tu sama dengan 1. Okay, X sama dengan 1. So awak note kan dekat kertas awak, X tu mesti dapat 1, Y mesti dapat 4, Z mesti dapat negatif 2. Okay, awak dapat ke macam tu? Dapat. Okay. Dapat. Okay, cikgu. Okay, bagus. Dapat. Cikgu patah balik kepada slide tadi. Okay, so kita tulis dulu. X tu sepatutnya kita dapat 1. X sepatutnya dapat 1, Y sepatutnya dapat 4, Z sepatutnya dapat negatif 2. So yang ni kita tulis kat tepi je lah. Okay. So langkah pertama macam mana kita nak gunakan kaedah penghapusan. Langkah pertama sekali cikgu kata kita ada 3 pemboleh ubah. So kita perlu hapuskan dulu 1. Hapuskan 1 pemboleh ubah. Awak boleh pilih. Awak nak hapuskan X ke, hapuskan Y ke, hapuskan Z. Okay. So kita tengok dulu persamaan kita. Kalau tengok kat sini, persamaan pertama ada 4X, yang kedua ada 2X, yang pertama ada negatif 1X. Okay, tengok macam ni. Untuk Y kita ada negatif 3, 1 dengan 2. Tengok perkali-perkali dia ni. Kemudian yang ketiga untuk Z kita ada 1, 3 dengan negatif 5. So bila awak tengok nombor-nombor dekat sini, awak rasa yang mana paling mudah nak dihapuskan? Itu cara kita tengok. Kita tengok sebab kita nak hapuskan Y. Ada yang rasa Y, ada yang rasa Z, ada yang rasa X. Kita nak buat sama-sama. So kita ikut majority. Y. Kenapa Y? Ambil kau. Sebab boleh darab 3. Sebab boleh darab 3. Okey, sebab sini ada Y, sini ada 3Y, darab 3. Macam tu dah. Lepas tu kalau dia mesti 2 pasang tau. Kita nak buat penghapusan ni dia mesti 2 pasang. So contohnya kalau kita nak buat Y, kita boleh ambil persamaan pertama dengan kedua dan sepasang lagi ialah kedua dan ketiga. Macam tu. So kalau pertama dengan kedua ni 1 3Y, 1Y. Bermaksud yang Y ni nanti kita kena darab dengan 3. Okay, macam tu. Okay, ataupun kalau kita nak yang untuk satu lagi antara Y, antara persamaan kedua dengan ketiga kita ada Y dengan 2Y. Bermaksud yang tengah ni nanti kita kena darab dengan 2. Okay, sebab nak hapuskan ni dia mesti sama. 3Y dengan 3Y, 2Y dengan 2Y. So semua setuju ke nak guna Y? Ataupun ada rasa nak guna lain? Okay, Y. Kita guna Y. Okay, so kita sekarang ni nak hapuskan Y. Ikutlah, jangan gaduh-gaduh. Okay, nak hapuskan Z pun boleh. Cuma besarlah sikit nombor dia. Kalau nak buat 3, boleh juga. Kalau nak buat Z, maksudnya awak akan ambil persamaan pertama dengan persamaan kedua. Ada Z dengan 3Z kan? So persamaan pertama tu nanti awak kena darab dengan 3. Baru dapat 3Z baru boleh hapuskan. Kemudian sepasang lagi, awak ambil persamaan 1 dengan persamaan ketiga. Yang persamaan 1 ada 1Z, persamaan ketiga ada 5Z. So nanti yang pertama tu awak darab dengan 5. Boleh je, tak ada masalah. Okay, so let's say sekarang kita nak hapuskan Y. So kita akan pilih pasangan dia. Kita akan buat persamaan dia. Kalau cikgu bulatkan macam ni maksudnya persamaan So kita akan pilih persamaan 1 dengan persamaan yang kedua. Dan satu lagi kita pilih persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Sampai sini ada tak yang rasa tak faham lagi? Kita buat 2 soalan je hari ni. 1 jam 2 soalan. So 1 soalan setengah jam. So far so good. Awak boleh follow lagi. Kalau tak boleh follow tolong stopkan awal-awal Jangan sampai dah dapat semua jawapan baru nak tanya balik. Okay, so kita pilih persamaan 1 yes.
Cikgu, yang pilih 1 dengan 2 tu kena tulis Tak, ini cikgu nak guide awak supaya nanti bila awak tengok nota ni balik awak tahulah cikgu buat apa kan. Tapi actually dalam exam awak tak perlu tulis pun. Maksudnya ni langkah 1, ayat-ayat semua ni awak tak perlu tulis pun. Awak terus tulis langkah jalan kira je. Okay? So ni it should be in your mind lah, in your mind. Okay? Tak perlu tulis, tapi untuk nota ni cikgu tulis dulu. So kita pilih 1 dengan 2, kita nak hapuskan Y, so kita tengok kat bahagian Y. Y tu 1 ada 3Y, untuk 1 1, 3Y kat sini. Tengok nombor, jangan tengok simbol lagi, tengok nombor je dulu. 3Y, then yang kedua ada 1Y. Jadi apa yang kita kena buat ialah pertama sekali persamaan kedua itu kita kena darab dahulu dengan berapa? Buka lah mic. Darab dengan 3, betul. Okay, nak hapuskan mesti sama, 3, 3. So bila persamaan kedua kita darab dengan 3, maksudnya the whole thing daripada kiri ke kanan semua darab dengan 3. So 2x darab dengan 3 awak akan dapat 6x. Positif y darab dengan 3 dapat 3y. 3z darab dengan 3 dapat 9z. Okey, kosong darab dengan 3 dapat kosong. Every time kita terbitkan persamaan baru, kita namakan dia dengan nombor yang baru. So tadi kita dah ada 3 persamaan, ini adalah persamaan ke-4. Yes. So sekarang tadi kita nak buat penghapusan tu guna persamaan 1 dan 2. Tapi sekarang 2 ni kita dah ubah dia jadi persamaan 4. So sekarang instead of kita guna 1 dan 2, kita akan guna 1 dan 4. Boleh follow? Cikgu slow-slow ni. Boleh. Kalau boleh follow jawab boleh, kalau tak boleh follow jawab tak boleh. Boleh? Okey, sebab 1 dengan 2 tak boleh nak buat direct. Okey, tak boleh nak hapuskan sebab perkali semua tak sama. Okey, nak hapuskan Y perkali tak sama. So cikgu kena darab dulu persamaan 2 ni dengan nilai 3, cikgu dapat persamaan 4. Jadi sekarang cikgu akan buat operasi ke atas persamaan 1 dan persamaan 4. Yang inilah yang cikgu tulis dalam video, kita kena tengok simbol. Kalau sama, kita buat operasi tolak. Kalau tak sama, kita buat operasi tambah. Nak tengok mana sama tak sama, tengok dekat Y. Persamaan 1 perkalinya adalah negatif 3Y. Persamaan keempat ini perkalinya positif 3Y. Bermaksud dia simbolnya tidak sama. Bila tidak sama kita akan guna operasi tambah. So kita boleh buat, sorry. Yang nak tentukan simbol kita tengok perkali dekat tempat yang kita nak hapuskan. Yes, betul. Perkali dekat tempat kita nak hapuskan lah. Jangan tengok X dengan Z pula. Kita sekarang nak hapuskan Y, so kita tengok perkali, tengok simbol dekat bahagian Y ni. So satu ialah negatif 3Y, satu lagi ialah positif 3Y. So simbol tak sama, kita kena tambah. Okay, so awak boleh buat 1 tambah 4 ataupun 4 tambah 1. Okay, tak kisah. So kalau bulat macam ni maksudnya persamaan persamaan 1 tambahkan dengan persamaan 4. Ataupun nak buat 4 tambah 1 pun boleh, tak ada masalah. So cikgu suka suruh student susun dulu atas bawah supaya boleh nampak betul-betul. Persamaan 1 kita ada 4x tolak 3y tambah z sama dengan kosong. Kosong pula, negatif 10. Negatif 10. Persamaan keempat kita ada 6x, susun bawah dia, x dekat bawah x, y dekat bawah y. Okey, tambah 3y tambah 9z equal to 0. Okey, so ini hasil dia kat bawah nanti.
Operasi dia tolong tulis. Kalau tambah, tulis tambah kat sini. Kalau tolak, tulis tolak. Okey, so kita buat sekarang. 4x bila kita tambah dengan 6x, kita akan dapat 10x. Okey, sorry, ini persamaan pertama tadi. Ini persamaan 4. Okey, so 4x tambah 6x kita dapat 10x. Kemudian yang ni negatif 3y tambah 3y, so dia terhapus. Okey, memang itulah aim kita pun, kita nak hapuskan dia. Kemudian z tambah dengan 10Z. 9z, sorry? 10Z. Ya, 10z, yes, 10z. And then negatif 10 tambah kosong, negatif 10. So sekarang kita dapat persamaan baru. Kita nomborkan lagi dengan nombor yang 5. baru, iaitu nombor 5. Dan cikgu nak highlight dia. Yang baru dapat ni cikgu nak highlight, nanti kita nak pakai. Okay, yang bahagian ni highlight. Dalam exam awak tak boleh lah nak highlight. Masa belajar ni lah kita nak highlight. Warna-warni buku awak. Okay. Highlight dalam kepala. Highlight dalam kepala, yes. Okay, so dah settle pasangan pertama, kita kena buat pula pasangan yang kedua. Pasangan kedua tadi kita ambil, apa ni? Pasangan kedua tadi kita ambil persamaan 2 dengan persamaan ketiga. Okay, so sekarang tengok persamaan kedua kita daripada soalan asal tau. Daripada soalan asal kita tengok persamaan kedua kita yang ini, persamaan ketiga kita yang ini. So again kita nak hapuskan y, so tengok bahagian y. Untuk persamaan kedua kita ada 1y, untuk persamaan ketiga kita ada 2y. Bermaksud persamaan kedua ni lah kita nak kena darabkan dengan nilai 2 supaya dia jadi 2y sama dengan persamaan ketiga, baru kita boleh hapuskan dia. Jadi kita buatlah, kita buat persamaan kedua, kita darabkan dengan nilai 2. Persamaan kedua, kita darabkan dengan nilai 2. Awak pun boleh buat sambil-sambil tu dalam kertas awak. So kalau kita darabkan dengan 2, kita dapat apa? 4x tambah dengan 2y tambah dengan 6z sama dengan 0. Nomborkan dia sebagai persamaan baru. Persamaan ke-6. Okey. Kalau cikgu kecilkan sikit macam ni, awak boleh nampak lagi tak? Yang ada orang ke tak ni? Nampak. Nampak. Okey. So cikgu kecilkan sikit sebab nak tunjuk ke atas ni. So tadi kita kata kita nak guna persamaan kedua dan ketiga. Sekarang persamaan kedua ni kita dah modify dia, kita darab 2 menjadi persamaan 6. So sekarang kita akan guna persamaan 6 dengan 3. Okay, so kita akan guna persamaan 6 dan 3. Tak kisah 6 kat depan ke, 3 kat depan ke, tak kisah. Okay, nak tengok operasi, tengok apa? Tengok simbol dekat Y. Sebab kita nak hapuskan Y. So kita tengok simbol kat sini, persamaan kedua tadi dah berubah jadi persamaan ke-6 adalah positif 2Y. Persamaan ketiga pun positif 2y. Bermaksud simbol dia sama. Bila simbol dia sama, kita guna operasi tolak. Bermaksud kita buat persamaan ke-6 tolak persamaan ketiga. Atau persamaan ketiga tolak persamaan ke-6. Tak kisah. Okey, so kalau kita buat persamaan 6 tolak 3, kita tulis dulu persamaan 6 ke atas, 4x tambah 2y tambah 6z sama dengan 0. Ini persamaan 6. Okey, persamaan ketiga tulis dekat bawah dia. So persamaan ketiga tadi ialah
Negatif X tambah 2Y tolak 5Z. Negatif X tambah 2Y tolak Aku lag kot. Kita semua lag. Aku seorang je kot. Wah, beku. Rizan buka mic. Nak hujan kot. Sini pun nak hujan. Lag. Ada hacker tu dah tiba pasal. Cikgu kata laptop dia error. Apa dia? Cikgu kata laptop dia error. Oh. Cikgu kata nak refresh. Persedi punya ayat Persedi punya ayat lagi mantap. Habis. Laptop dia OTP. Persedi punya ayat lagi mantap. Cikgu